Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita bertemu lagi untuk siri seterusnya. Pada kali ini, kita akan masuk topik pembentukan negara Madinah, iaitu salah satu daripada bidang sirah bagi subjek pendidikan Islam tahun 5. Bersama saya, Ustazah Mahar. Apa itu Madinah? Ataupun di mana Madinah? Madinah terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara Mekah. Nama asalnya ialah Yasrib. Di sana ada kabilah berpengaruh, iaitu ada dua bahagian, iaitu orang Arab dan orang Yahudi. Orang Arab terdiri daripada Aus dan Khazraj. Bagi orang Yahudi pula terdiri daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Mereka ini adalah orang-orang ataupun penduduk asal Madinah. Okey? Iaitu, saya ulang, orang Arab dan orang Yahudi. Bagaimana suasana di Madinah ketika itu? Okey, sebelum kedatangan Islam, kehidupan mereka sebelum terbentuk sebuah negara Islam adalah tidak tenteram akibat pergaduhan dan peperangan antara kabilah. Kabilah mana tadi? Boleh kamu sebutkan semula nama-nama kabilah tersebut? Ya, ada dua ya. Okay. Maka apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah membentuk negara Islam yang pertama. Dan sewaktu itu, 3 asas penting yang Rasulullah bentuk untuk penduduk Madinah. Ini kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kita akan sentuh topik itu sebentar lagi. Apa dia 3 asas penting yang Rasulullah bina? Pertama, pembinaan Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga, mewujudkan Piagam Madinah. 3 asas penting ini memang penting yang mesti kita faham. Asas yang pertama ataupun fasa yang pertama iaitu pembinaan Masjid Nabawi. Apakah peranan Masjid Nabawi? Peranannya ialah 1. Pusat ibadah bagi mengukuhkan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, pusat pembelajaran dan perkembangan ilmu. Yang ketiga, lokasi pertemuan dan perhimpunan umat Islam. Yang keempat, menjadi tempat melakukan aktiviti masyarakat. Kelima, menjadi syiar ataupun lambang atau simbol kekuatan umat Islam di bumi Madinah. Oleh hal demikian, Rasulullah kita yang bijaksana memang membina masjid selalu untuk menyatukan penduduk-penduduk Madinah. Waktu itu, kita tengok pada fasa yang kedua. Fasa kedua pula ialah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Siapakah Muhajirin? Siapa pula Ansar? Muhajirin bermaksud para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maksudnya rombongan yang ikut bersama Rasulullah dari Mekah. Ansar pula ialah penduduk asal Madinah yang memeluk Islam dan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ingat tak peristiwa hijrah yang mana mereka inilah yang melaungkan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' sampai akhirlah Tujuan persaudaraannya ialah supaya mereka hidup salin bantu-membantu dan lindung melindungi. Kehidupan di Madinah pula menjadi lebih aman dan mereka hidup bersatu padu serta agama Islam dapat disebarkan. Itu memang bukti kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa ketiga, mewujudkan Piagam Madinah. Faham ke apa itu piagam? Piagam itu undang-undang ataupun yang lebih jelas di sini, satu perjanjian bertulis oleh orang Islam, musyrikin Arab dan golongan Yahudi Madinah. Bermakna ini adalah undang-undang yang perlu dipatuhi oleh orang Islam, musyrikin Arab dan golongan Yahudi Madinah. Apa tujuannya? Ya, untuk menjadikan Madinah sebuah negara yang aman, maju dan selamat.
Mari kita lihat apa dia isi kandungan Piagam Madinah. Yang pertama, perlu taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara. Yang kedua, umat Islam umat yang saling melindungi dan bantu-membantu. Dan yang ketiga, golongan bukan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama mereka. Yang keempat, setiap perbalahan diadili mengikut ajaran Islam. Yang kelima, jaminan keselamatan kepada penduduk Madinah. Dan yang keenam, bersatu dan bekerjasama memajukan ekonomi negara. Jadi, piagam ini sememangnya membantu penduduk Madinah ketika itu menjadi sebuah negara yang maju. Iktibar dari peristiwa pembentukan negara Madinah. Iktibar yang boleh kita ambil manfaat. Yang pertama, mengenai fasa pertama itu pembinaan Masjid Nabawi. Apa yang berlaku? Islam mengambil berat hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan pencipta maknanya manusia dengan Tuhan, manusia dengan Allah. Okay. Yang kedua, masjid merupakan syiar Islam dan lambang kekuatan umat Islam. Yang ketiga, kita dituntut untuk mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti ibadah dan masyarakat. Oleh hal demikian, macam mana kita melihat masyarakat kita pada hari ini memang menjadikan masjid itu sebagai pusat budaya, pusat penyebaran ilmu, pusat penyebaran dakwah. Kerana masjid adalah pertemuan bagi orang-orang Muslim untuk menunaikan solat. Fasa yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Iktibarnya, pertama, semua umat Islam bersaudara. Betul, tidak kira bangsa apa, tapi apabila memeluk agama Islam, maka kita semua adalah bersaudara. Yang kedua, kita dituntut untuk merapatkan hubungan antara satu sama lain dan menjauhi pergaduhan. Yang ketiga, sikap toleransi dan kerjasama dapat menguatkan ukhuwah, yakni silaturahim ataupun ikatan, dan menjamin kemajuan sesebuah masyarakat. Itulah hikmahnya dan itulah juga iktibar yang kita kena faham kenapa perlu menjaga hubungan sesama kita. Iktibar seterusnya bagi yakni mewujudkan Piagam Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin yang bijaksana dan kita hendaklah mencontohi sikap baginda. Menghormati agama dan bangsa lain dituntut dalam Islam dan kita hendaklah mematuhi pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan bagi menjamin keamanan negara. Hebat kan Rasulullah? Ya. Sebagai rumusannya, kita perlu faham pembentukan negara Madinah yang tersusun adalah berpaksikan kepada ajaran Islam yang syumul. Maksud syumul adalah menyeluruh. Juga bukti kebijaksanaan serta kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Yang ini diakui oleh semua umat Islam dan bukan Islam. Amin. Jadi mari sama-sama kita hayati dan fahami kisah ini dengan sebaiknya. Sampai kita jumpa lagi insya-Allah pada siri yang seterusnya. Terima kasih.